Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada para media yang datang pada pagi ini, dan tak lupa juga pada sahabat-sahabat daripada pelbagai NGO yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini yang kami namakan sebagai Gabungan NGO Islam ataupun Gabung. Dalam senarai saya ini yang menyokong kenyataan kita ini ada lebih kurang 48 NGO yang boleh dilihat daripada senarai yang diberikan. Jadi tujuan kita adakan pada isi pada pagi ini ialah untuk menyatakan pandangan kita dan penyerahan kita serta cadangan kita kepada pihak kerajaan terhadap kenyataan yang dibuat oleh salah seorang pemimpin DAP mengenai kompetensi ADUN dalam menggubal undang-undang syariah. Jadi insyaAllah selepas saya menyampaikan kenyataan media, saya akan buka pada rakan-rakan saya yang lain yang akan juga bercakap bersama-sama pada pagi ini. Baik, kenyataan pemimpin DAP mengenai saranan untuk melantik pakar bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang syariah adalah satu kenyataan yang berunsur provokatif dan penghinaan terhadap agama Islam, umat Islam dan raja-raja Melayu. Kenyataan pemimpin ini menyebabkan beberapa implikasi besar. Yang pertama, ia boleh menimbulkan keresahan, kemarahan dan perbalahan di antara kaum. Yang kedua, seolah-olah mempertikaikan pelantikan dan kredibiliti ahli jawatan kuasa khas mengenai mengkaji kompetensi DUN, seolah-olah mereka ini tidak ada kelayakan. Yang ketiga, jelas menunjukkan bahawa pemimpin DAP tidak memahami serta menghormati perlembagaan yang menetapkan hal ehwal agama berada di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Perlu diingatkan, ini bukan kali pertama, malah sudah berulang kali, seperti dalam kes kalimah Allah, Akta 355, menafsir Al-Quran secara sembrono. Pihak DAP cuba untuk campur tangan dalam urusan agama Islam. Dan kita yakin kenyataan yang dibuat kali ini bukanlah secara kebetulan dan merupakan pendapat peribadi seorang pemimpin, tetapi adalah menjadi dasar perjuangan parti DAP. Walaupun semua maklum bahawa negara ini adalah negara Islam, namun pemimpin DAP secara konsisten menegaskan bahawa negara ini adalah negara sekular. Walaupun perkataan sekular tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan. Sebaliknya, perkataan Islam tertera dengan jelas dalam pelbagai fasa perlembagaan. Dalam hal ini, penafian dan permohonan maaf bukan jalan menyelesaikan, kerana ia sudah menjadi perkara biasa bagi menutup isu sebegini. Ini hanyalah satu helah untuk mereka mencabar Islam dan melihat reaksi umat Islam. Oleh itu, Gabung berpandangan yang pertama, semua rakyat mesti menjunjung titah Tuanku Sultan Selangor selaku pengurusi Majlis Kebangsaan Al-Alwa Islam. Masyarakat bukan, yang mana beliau baginda menyatakan bahawa masyarakat bukan agama Islam, agama menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal awal agama Islam. Yang kedua, kita juga berpandangan bahawa tiada keperluan untuk lantik mana-mana orang bukan Islam dalam jawatan kuasa tersebut, kerana ia melibatkan hal awal orang Islam berdasarkan perkara 11
3/A Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa tiap-tiap kumpulan agama bebas menguruskan agamanya. Ini bermakna orang Islam bebas menguruskan agama Islam tanpa campur tangan orang bukan Islam. Jika ia menyentuh hal orang bukan Islam, mereka boleh membahaskan di parlimen bila-bila masa. Nombor 3, semua pihak mesti memberi kebebasan kepada jawatan kuasa ini untuk menjalankan fungsi dengan bebas tanpa tekanan daripada mana-mana pihak. Ini termasuk ahli parlimen bukan Islam daripada DAP perlu menerima apa-apa cadangan ataupun syur daripada jawatan kuasa untuk dilaksanakan melalui pindaan undang-undang yang berkenaan. Sehubungan dengan itu, gabung dengan ini menyarankan. Yang pertama, pihak polis. Ini penting ya, pihak polis perlu membuka kertas siasatan segera dan pemimpin berkenaan terhadap pemimpin berkenaan di bawah Akta Hasutan 1948 agar ia menjadi pengajaran kepada yang lain supaya jangan celupar, sombong, biadab dan resis apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan. Tak cukup dengan maaf, dengan penafian, mesti buat siasatan. Kalau orang Islam sebut, orang Melayu sebut, terus dibuka kertas siasatan. Tetapi ini, itu seolah-olah menerima hanya sekadar permohonan maaf yang telah diucap berulang-ulang kali. Yang kedua, kerajaan perlu memberhentikan hasrat untuk menggubal undang-undang Akta Harmoni Nasional sehingga mendapat pandangan dari NGO-NGO Islam dan pelbagai pemegang taruh yang ada di sini ini. Kami juga nak tahu apa yang ada dalam Akta Harmoni Nasional ini. Yang ketiga, kita menuntut kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan terhadap jadual ke-9 Senarai 1 Persekutuan dan Senarai 2 Negeri bagi mengelak mana-mana usaha untuk menggugat kemuliaan agama Islam. So, itu kenyataan media dan cadangan kita kepada pihak kerajaan, dan saya bukalah pada rakan-rakan yang lain untuk bercakap tambahan. Sila Tuan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman media yang dapat hadir pada pagi ini. Pertamanya, kita dah kebiasaan sekarang. Setiap kali puak-puak ni boleh dikatakan puak chauvinis yang cuba buat kenyataan-kenyataan yang mengiris orang Islam, yang agak biadab, kurang ajar, satu persatu minta maaf lepas. Minta maaf lepas. Saya ingin tekankan bahawa semua NGO-NGO Melayu tidak menerima permohonan maaf YB Ngeh. Bukan saja YB Ngeh. Sebelum-sebelum ni pada Edward Lee juga pernah mengeluarkan satu ayat, mentafsirkan satu ayat Al-Quran hanya kerana untuk mengkritik seorang pemimpin Islam. Menggunakan ayat Quran yang tidak dia faham, menyerang pemimpin Islam. Minta maaf, lepas. Tak ada apa-apa pun. Saya dipahamkan ada kertas siasatan dibuat. Tapi senyap. Berapa ramai daripada Guan Eng mempertikaikan jika parti Islam merintah lobai-lobai ini kononnya mentakrif ataupun menyebut lebay, melilit kepala dia sebut, akan robohlah rumah-rumah bahala, rumah kuil bukan Islam. Satu kenyataan yang sangat dahsyat tanpa diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Semuanya saya percaya ada kertas siasatan, tapi semuanya tidak pernah didakwa dan tak tahu apa keputusan kertas siasatan sehingga sekarang. Tapi bila kena kepada pemimpin Melayu, tak sampai berapa hari dah didakwa. Bukan siasat lagi, tangkap.
Lepas tu baru nak disiasat. Lepas tu didakwa. Ini berat sebelah. Ini kerajaan Madani apa ni? Kerajaan Madani ni kerajaan yang berat sebelah ke apa? Ini baru-baru ni lepas YB-UDAP ni buat kenyataan yang biadab, dah ditegur oleh Sultan Selangor. Ada pula YB senator daripada MCA minta semua pihak menerima hati terbuka kononnya. Kenyataan dibuat oleh Ngeh. Baru tuanku sentuh, tegur, ada pula yang berani. Masing-masing berebut-rebut nak tunjuk hero kepada bangsa mereka, sehingga tidak peduli lagi pasal orang Melayu. Saya ingin tegaskan kat sini bahawa kita akan merancang sesuatu yang besar untuk berhimpun di pejabat DAP, kerana DAP lah paling banyak kerap pemimpin-pemimpin mereka buat kenyataan yang biadab, kurang ajar, chauvinis. Dan kita rasa dah sampai satu tahap kami tidak boleh lagi dah bersabar. Kerajaan tidak ambil tindakan yang tegas. Pihak berkuasa pilih kes. Dan saya ingin mintalah pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang berada dalam Pakatan Hanat, Pakatan Haram Jadah, pakatan yang akan menghilangkan kuasa politik orang Melayu, pakatan yang akan hilangkan kepentingan Islam dan Melayu, tinggalkanlah pakatan ni. Pemimpin-pemimpin Islam yang seronok tengah ada kuasa, ada jawatan, hilang perjuangan sebenar mereka, terutamanya daripada kalangan pemimpin UMNO yang menikus. Ingat tak bila ada pemimpin orang pemimpin UMNO, kononnya mereka telah terima bekerjasama dengan DAP dan DAP kena ambil hati orang Melayu supaya gugurkan dalam perlembagaan mereka untuk memperjuangkan negara sekular. Apa yang dijawab oleh Setiausaha Agung DAP? Mereka akan tetap pertahankan negara sekular dalam perlembagaan mereka. Lepas tu diam terus pemimpin-pemimpin daripada UMNO. Maknanya UMNO setuju dengan perjuangan sekular DAP. Saya secara tegas, NGO secara tegas, pemimpin UMNO, kalau sayangkan UMNO, ahli-ahli UMNO, kalau sayangkan UMNO, perlu bertindak tegas sekarang. Keluar daripada Pakatan Kerajaan Madani ni. Ini bukan cakap politik, ini kerana kepentingan Melayu dan Islam. Saya lihat kepimpinan UMNO yang ada sekarang ni lebih kepada kepentingan diri, personal, bukan lagi perjuangan asal UMNO dulu. Ramai orang Melayu sedih dan sekiranya tidak ambil tindakan yang betul, UMNO sama ada terus hidup akan tamat riwayat pada PRU ke-16. Ini amalan NGO-NGO Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam. Apa yang berlaku pada hari ini ialah di mana kita sampai kepada kemuncak. NGO-NGO pun dah macam hilang sabar dah dengan apa yang berlaku. Banyak perkara yang berlaku dalam kerajaan, dalam perkembangan yang sedang berlangsung sekarang ni. Especially bila YB Ngeh Kuham mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu MKI itu. Sampai Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor terpaksa menegur. Ini satu keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya, bila Sultan Selangor sendiri dah menegur, ia menunjukkan bahawa gabungan-gabungan politik Melayu di dalam kerajaan perpaduan itu sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada keberanian untuk bersuara. Sampai raja sendiri kena bersuara. Apa benda semua ni? Katanya kerajaan ni kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan pula dicanang ke seluruh negara bahawa kerajaan ni dikatakan bahawa kerajaan yang diarahkan, dititahkan oleh Yang Pertuan Agong. Tapi tindakan YB Ngeh ni menunjukkan bahawa kerajaan tu tidak menghormati tentang isu perpaduan ni. Yang duduk dalam tu pun senyap habis. Tindakan YB Ngeh ni, dia menghina
menghina Yang di-Pertuan Agong tu sendiri, yang menitahkan kerajaan perpaduan ini ditubuhkan, dikatakan oleh mereka lah. Lepas tu dia juga menghina maruah-maruah parti-parti politik Melayu di dalam tu dengan bersikap macam abang besar pula kan. Apa saja yang dia orang buat ni kena ikut, apa saja dia cakap kena tunduk. Mana suara-suara ahli politik Melayu Islam dalam parti UMNO, dalam parti PKR, dalam parti DAP tu sendiri ada orang Melayu? Mana suara-suara mereka? Sampai bila nak biar DAP ni jadi abang besar dalam kerajaan? Jangan bersikap macam ni kan. Kita bertegas tentang isu ni kerana ini ialah hak-hak yang telah ditetapkan dalam perlembagaan kepada orang Melayu dan Islam. Jadi tolong. Ini sudah sampai kepada kemuncak. Kemuncak yang mana kalau kata dibiarkan akan makin lama makin jadi makin teruk. Sesuatu perlu dilakukan dengan segera. Kami NGO Islam kat sini, kami bergabung pada hari ini di atas nama gabungan ialah untuk menegur sebelum ia pergi ke satu tahap yang lebih kita rasa tak selesa nanti. Tolonglah. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat hormat yang sudi hadir ke perjumpaan tergempar pada hari ini, dan sudah tentulah terima kasih khusus kepada rakan-rakan media dan partisipan pada hari ini. Berdasarkan kepada perkembangan mutaakhir dalam siri-siri lontaran pemikiran destruktif yang nak merosakkan keharmonian negara kita, ialah kenyataan ahli parlimen Beruas Perak yang mengungkapkan kerajaan perlu melantik yang dikatakan pakar. Bila puak DAP ni ada pakar ni, saudara hormat? Bila ada ni? Itu nak kena tanya mereka balik. Pakar bukan Islam membantu jawatankuasa mengkaji kompetensi DUN. Jadi seperti mana rakan sebut tadi, dia sebenarnya perkataan ini sudah menghina anggota, menghina agama, menghina sultan sebagai ketua agama. Ini kita kena jelas dalam pemikiran kita. Ini satu statement yang amat provokatif, yang bersifat destruktif, nak merosakkan keharmonian. Kita tidak pernah, umat Islam tidak pernah mencadangkan supaya jawatankuasa yang di Pulau Pinang tu ada esko untuk bukan Islam. Kita tidak minta umat Islam Pulau Pinang, mana orang Pulau Pinang, tak tahu lah kok dia pada minta supaya duduk di dalam jawatankuasa tersebut. Tak ada. Jadi saudara-saudara, ini dah saya kata tadi, siri-siri provokasi oleh partai DAP di dalam siri-siri untuk memberi satu gambaran bahawa orang Islam ini tidak ada kemampuan untuk melaksanakan agama mereka sendiri. Ini mesej mereka. Baik, apa siri-siri dia? Dia nak momokkan satu makna dia nak momokkan bahawa partai Islam itu adalah Taliban. Dia tak tahu siapa Taliban tu. Ini mereka ini memang Quran dah sebut dah, dalam hati depa ni memusuhi agenda Islam. Agenda Islam terlebih baik wa ma tuhfi sudur akbar, besar dalam hati depa. Ini kena jelas. Apalagi lontaran provokatif daripada partai DAP. Banyak. Lim Guan Eng, bapaknya Lim Kit Siang,
Saya tidak mau ulang di sini. Semua orang tahu. Lontaran-lontaran yang tidak sepat. Tetapi inilah hasrat wama, apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar lagi daripada apa yang mereka ungkap. Soal Perdana Menteri. Ini benda mereka bukan tidak tahu. Mereka ni bukan tidak tahu. Ini adalah amat sensitif kepada umat Islam dan bangsa Melayu. Tapi sengaja dilontar nak tengok apa reaksi, respons daripada orang Melayu dan orang Islam. Dan responnya cukup cantik. Tapi tidak cukup cantik. Walaupun sudah cantik, tapi tidak cukup. Mereka ini bukan orang tidak berpendidikan. Kalau tak silap saya, ni graduan law daripada Universiti Melayu, aku tak silap saya. Ya, bukan orang dari segi akademiknya, ya. Ada kelulusan akademik. Tapi sekali ada lontar. Tetapi, saya nak pendekkan, saudara terhormat, lontaran DAP umumnya kepada isu-isu sensitif yang bercanggah dengan perlembagaan, dan bercanggah dengan budaya setempat Malaysia Melayu, mempunyai sejarah yang panjang. Dalam isu, sebagai contoh, yang kita ada sidang ini hari, mengenai menggubal undang-undang syariah. Saudara boleh kena ingat balik bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengungkapkan lama dulu bahawa orang bukan Islam mempunyai ini bukan saya kata, dia puan ni kata. Ini adalah sebagai satu kata orang lulu, kata orang Melayu, pepatah Melayu, lulus jarum. Mereka ini sudah memugar Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu, walaupun sekarang dia tarik balik tu tak tahulah, kita tak tahu ikhlas tak ikhlas sebab kita tahu dalam perut dia kan, bahawa dia tarik balik boneh dia katakan itu hak sultan. Tapi kena faham bagaimana istiqamahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melontar pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan budaya orang Melayu Islam setempat. Ini sudah tengok. Sudah kena study tengok. Kena faham lontaran-lontaran. Sebab itu, saudara dapat kita perhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dimanipulasi untuk memberi justifikasi kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama. Dan paling baru, walaupun ini kata orang sudah selesai tentang isu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri 10 ke PMS ke SPM tu saya tak pasti. Apa nama ini, kalau saya salah tolong betulkan. PMS ke SPM ni saya tak pasti tu. InsyaAllah SPM lah, SPM kan. Baik. Melontar perkara-perkara, kalau saudara tengok ucapan-ucapan dia, konsisten, istiqamah untuk memanipulasi ayat Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu. Kemudian disokong pula oleh yang so-called ulama ahli sunnah wal jamaah. So-called ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini satu masalah besar kepada PNX dan kerajaan yang sebut kerajaan badan ni. Dia menggunakan lagi istilah madin dengan aroma Islam untuk memberi justifikasi kepada perkara-perkara yang diperjuangkan, dilontarkan oleh DAP sepanjang masa. Banyak contoh-contoh yang kita boleh contoh tadi, Holi dah sebut dah tadi. Saya tak mau nak ulang perkara yang sebutkan. Kemudian kita kena ingatlah sejarah lontaran oleh si ahli parlimen Buruas ini, saya percaya adalah ekoran daripada sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu orang bukan Islam boleh juga campur tangan dalam menggubal undang-undang berkaitan dengan orang Islam. Itu satu. Yang kedua, mengenai agenda mereka. Mereka konsisten dengan agenda mereka. Tetapi sebahagian partai politik Melayu sudah hilang, sudah tenggelam, sudah hilang punca, sudah tenggelam di dalam retorik DAP.
agenda Melayu mana dia? Sudah tidak diperjuangkan oleh UMNO, Partai UMNO. Kita percaya sebagian besar ataupun semua sebagian besar ahli UMNO itu cintakan kepada perjuangan asal mereka. Tapi dia sudah dipesongkan oleh beberapa orang pemimpin atasan mereka. Bukan UMNO ya, pemimpin atasan mereka. Yang entah kenapa Allah saja yang memutuskan. Tapi kita pun juga boleh buat analisis, tapi bukan forum ini ya. Kemudian selain daripada itu, apa namanya itu gabung, iaitu gabungan NGO Islam ni juga menyarankan supaya nombor 9 memindah perlembagaan persekutuan. Jadual apa nama itu Senai 1 ya. Baik. Poin yang kita nak sebut bahawa perlembagaan persekutuan tanah Melayu dan juga Malaysia dan juga negeri-negeri mesti digubal di baik apa nama? Bukan di baik boleh ya. Di apa nama istilahnya? Ditingkatkan lagi. Ditambah mana yang perlu berdasarkan kepada geopolitik semasa. Mesti diubah berdasarkan geopolitik dan demografi semasa. Dan berdasarkan kepada pemikiran liberalisme dan pluralisme agama yang sekarang semakin menjalar. Sekarang pemikiran liberal dan pluralisme ini menjalar bagaimana IAIS, saya ulang semula, IAIS menjemput orang-orang yang ternyata mereka ini bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya ulang, semua kita tahu bagaimana kerajaan Madani ini melantik, mengajak, memilih Ziauddin Sadar yang dikatakan pakar Islam duduk di dalam institusi penting negara. Tuan-tuan boleh cari tengok. Ziauddin Sadar, bukunya Islam Tanpa Syariat, diharamkan oleh JAKIM. Tetapi dia ini dibawa oleh Perdana Menteri, sudah tentu dengan pengetahuan Perdana Menteri, duduk di ISIS, bukan ISIS Iraq tu, ISIS ini. Ini apa maknanya? Jadi sebab itu, DAP dapat melihat benda-benda ni, bagaimana liberalisme pemikiran yang dibawa terus-menerus oleh Perdana Menteri Datuk Seri Noor menyebabkan mereka berani memberi apa. Mereka bukan tak tahu ini isu sensitif, tapi dia nak lontar sebab dia pasti bahawa akan ada orang yang tidak akan menyerang mereka secara apa namanya itu secara keras, sekadar ya kita ikut Tuanku kata apa. Ya betul, kalau dulu saya ulang, kalau dulu dia tidak akan kena begitu, pasti dia akan lawan habis-habisan. Cukup sekarang utama. Allah Allah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rakan-rakan NGO dalam gabung, juga pada rakan-rakan media pagi ini. Saya rasa semua kenyataan dah dibacakan tadi dan telah ditokok tambah. Cuma saya tokok tambah sedikit bagi melengkapkan lagi ataupun menambah nilai lagi kepada konten kita, isi kita pada pagi ini. Sebenarnya perangai ataupun serangan daripada golongan rasis DAP ini bukan perkara baru. Semua kerajaan yang memerintah daripada zaman Barisan Nasional memerintah yang awal dulu, zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri lagi dah, gerakan ni dah ada. Kalau tak berjaya boleh research pada ICSIN dan apa research yang kita dapat. Semua dah ada data. Sehingga kita nak buat RUU 355 pun seksa lah. Nak pindah sikit je, bukan alasan hudud pun. Jadi orang Islam sebenarnya dah ditekan sejak kerajaan dulu lagi.
Kemudian diikuti dengan kerajaan 22 bulan. Apabila kerajaan 22 bulan mengambil alih, maka terjadilah kelonggaran yang begitu terbentang luas sehingga berbagai-bagai lagi isu penghinaan kepada Islam, raja dan orang Melayu. Sehingga kita menggerakkan gelombang rakyat pada waktu itu. Jadi sebab itu juga benda ini berterusan. Cuma mungkin di zaman kerajaan PN ni musim COVID. Jadi berperang dengan COVID lah lebih banyaknya. Tetapi bila kerajaan ni dah bertukar kembali kepada kerajaan yang senada dengan rentak 22 bulan. Jadi kita tak tahulah pula bagaimana ketegasan yang dia nak dibawa. Saya dipahamkan dulu kami hanya jadi pemerhati dulu. Sebab kita tak akan berani bantah dulu. Sebab kita nak lihat dulu apa yang dilakukan oleh kerajaan yang memerintah pada hari ini. Dan sekarang dah lebih setahun kerajaan kita dah memerintah. Dan kita perhatikan banyak juga kelompongan yang berlaku termasuk kemasukan konsert-konsert liar. Konsert-konsert budaya hedonisme yang ditanamkan kepada muda-mudi rakyat negara kita seperti Coldplay, Blackpink, konsert 1975 dan sebagainya yang membuka ruang kepada pengaruh-pengaruh LGBT. Tetapi yang kali ini Allah tunjukkan juga walaupun dia disuruh sebentar untuk tidak menonjolkan diri, hari ini dia dah keluar dah daripada lubuk dia. Jadi perangai lama akan berulang kembali. Jadi sebab itu kita di peringkat NGO sedang memantau benda ini dan kita membuat check and balance. Sebab itu kita ingatkan kita bersifat check and balance di semua kerajaan. Bukan kerajaan yang ini saja. Jadi apabila kita melihat ni YB cakap ni, sebenarnya sebelum ini dia dah buat kenyataan banyak dah. Antaranya buat kenyataan mau padamkan Perkataan Islam pada kad pengenalan 137 orang asli. Ya. Juga ni ada mau umat Islam menghormati hak saudaranya untuk murtad. Ini semua isu-isu sensitif ni. Dan sehinggalah kini supaya melantik pakar kononnya dalam hal ehwal berkaitan dengan syariat Islam di dalam DUN. Begitu juga kita lihat bukan hanya ni saja, termasuk juga dalam isu tulisan Jawi. Kita dapat lihat adun teras DAP telah memfailkan permohonan di mahkamah untuk mencabar kerajaan Pahang melawan titah tuanku yang mewajibkan penggunaan tulisan Jawi di papan tanda iklan signboard. Fail mahkamah. Fail balik titah sultan. Jadi kita tak heran, tak ada tindakan. Kalau isu tanah lagilah. Sekarang dah menuntut sampai ke Parlimen menggunakan suhakam supaya 500 penceroboh akan diberi geran. Jadi ini semua adalah banyaklah lagi. Kalau nak cerita bab ucapan-ucapan mereka ni sebenarnya kalau ni kumpulkan dah mungkin berpuluh-puluh. Dah terlampau banyak. Persoalannya yang kita nak tanya kepada pihak keselamatan, kalaulah MB Kedah tersasul dalam ucapannya berkaitan dengan Sultan Selangor, terus pukul 3 pagi serombongan polis mengambil tindakan dengan tegas. Jadi yang ini dah banyak kali dia buat statement yang menggugat 3R. Ya, 3R yang digembar-gemburkan baru-baru ni. Nampaknya tidak ada apa-apa. Cukup dengan sekadar minta maaf. Dan ini akan memberikan ruang kekebalan kepada mereka untuk mereka melakukan lagi. Dan lagi. Cukup minta maaf je selesai. Tak perlu dipanggil, tak perlu disiasat, tak perlu apa. Jadi ini kita difahamkan pihak keselamatan pun ada bersama kita. Jadi kita minta biarlah fair undang-undang ini supaya berlaku keadilan dalam undang-undang. Baik itu kita gabung menuntut supaya Akta 3R ini, pemimpin ni kena disiasat.
terus di bawah Akta Sultan 1948 dan juga 3R. Mesti diambil tindakan. Kalau Menteri Besar Kedah boleh diambil tindakan, cuma tersasul saja bercakap, apa hal yang benda yang berkali-kali dikeluar kenyataan yang menggugat Islam dan perasaan kaum agama yang dijamin dalam perlembagaan agama persekutuan agama Islam ini dicabar dan dirobek-robek, sedangkan tidak ada tindakan yang tegas dibuat. Jadi kita melihat ini adalah undang-undang double standard. Kalaulah pihak keselamatan KDN tidak bertindak tegas dengan anasir-anasir ini, seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi gabung tadi, bahawa ia akan menimbul kemarahan, keresahan. Dan ini akan boleh menerbitkan lagi apabila titah tuanku seolah-olah dilanggar atau tidak dipedulikan, sebagaimana kes signboard tulisan Jawi di Pahang, titah tuanku Sultan Pahang dicabar di mahkamah. Dan begitu juga di sini, bila titah tuanku telah berkata, maka tidak ada lagi orang yang boleh menyanggah. Jadi kita nak minta supaya mungkin suatu ketika dulu PM kita mengeluarkan kenyataan, saya pun tak tahulah dalam Malaysia kini bahawa orang bukan Islam ada hak untuk membahaskan undang-undang syariah. Jadi kalau benda ni benar, saya minta PM tarik balik atas taat kepada tuanku. Sebab bukan bersumpah dengan pemimpin DAP. PMX bersumpah dengan di depan Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia kena makan di sumpah dia sendiri. Sebab wajib atas tuanku memegang sebagai pemegang tertinggi taruh agama Islam ni di bawah kuasa tuanku. Lebih-lebih lagi Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis MKI. Maka tidak boleh sembarang dicabar. Bila tuanku dah kata orang bukan Islam hormati dan tak ada hak, jangan ada pemimpin pula kata ada hak. Ini yang memberi lesen kepada dia seolah-olah boleh cabar titah tuanku. Apakah tidak ini adalah perkataan derhaka? Perbuatan derhaka. Maka sebab itu, kita bila tuanku dah campur tangan, tuanku ni campur tangan majlis raja-raja ni, tuanku bukan dia selalu campur tangan hal pentadbiran kerajaan. Biasa PMX dengan esko-esko dia lah buat apa menteri-menteri dia. Tetapi bila dah menggugat hak tuanku sendiri, hak agama yang dia sumpah sendiri, hak rakyat beragama Islam yang wajib tuanku pelihara dan jaga, maka tuanku kena bersuara. Kalau tidak, dia bersumpah, dia dituntut oleh Allah terhadap sumpah dia nanti. Maka oleh kerana PMS dan menteri-menteri yang nak menjadi menteri angkat sumpah depan tuanku dengan nama Allah, wallahi wabillahi wa ta'ala, untuk menjaga agama bangsa dan tanah air ini, maka mereka wajib menunaikan sumpah dia. Jangan cross apa yang tuanku dah tegaskan. Dan ini yang kita minta. Akta yang 3R itu jangan diguna untuk kepentingan politik sebagaimana dulu ISA pernah disalahgunakan. Kita tak mahu buat akta untuk orang tertentu, lepas tu orang tertentu lepas. Ini akta apa? Begitu juga dengan titah tuanku. Kita semua diajar taat kepada tuanku. Masuk dalam rukun negara. Kita taat kepada raja dan negara. Tetapi siapa yang langgar? Pemimpin yang dilantik. Jadi wakil rakyat, ahli parlimen, mereka yang langgar. Mereka mendidik rakyat untuk derhaka kepada tuanku.